Hakikat apa kan yang hendak kau terima ni kan? Hakikat cinta. Nama aku Mina. Aku bagi kau amaran. Sekali saya lagi. Siapa namamu? Irfan Ahmed. Ya, tiba-tiba Itu saya dia. berada di tahun 70-an. Tiba-tiba kita ditarik kembali ya, walaupun belum lahir, tahun 70-an bagi saya lah. Tiba-tiba ada era dilihat dengan setnya dan juga teknologi kereta-kereta yang klasik 70-an. Itu dia trailer yang telah pun kita saksikan sebentar tadi, trailer filem tempatan Ketani yang bertajuk Kopi. Dan kalau saya sendiri bila melihat sebentar tadi sedikit suntingan filem berkenaan, saya mikirkan macam mana penyediaan prop mesti banyak, mesti paning kepala memikirkan. Tapi inilah yang akan kita bawakan wawancara kita sebagai mengakhiri segmen di Rampai Pagi, itu filem tempatan Kopi. Lah, kenapa kopi? Adakah saya punya andaian tadi lurus ataupun indah, kopi itu pahit tapi ditelan jua, jatuhlah kehidupan, pahit-pahit kita ni lalui jua. Jadi kita bersama narasumber kita ataupun tetamu undangan kita, iaitu Tuan Khairul Anwar Sabri. Katanya jangan panggil Tuan, Kai lebih saja. mesti dipanggil Kai. Assalamualaikum, selamat datang ke Rampai Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya ni hari ini? Ngantuk pulang. Mengantuk. Tapi dapat kopi. Belum lagi sebenarnya. Aku dah minum kopi sebenarnya. Dah minum kopi. Indah. Tapi selaku penulis, kenapa kopi? Sebab kalau dipikirkan minuman kopi ni kan, ia boleh jadikan dalam pelbagai cara. Sejuk, panas, pahit, manis dengan susu kosong. And it's a commentary on kehidupan kita ni lah. Memang bukannya jalannya tu lurus lah, berliku-liku. Belum apa-apa kan? Sudah rasa macam, aku kan mau tahu lagi lepas ni apa cerita. Memang betul apa ya. Tetapi tadi ada upgraded version mengenai dengan kenapa filem ini dipanggil sebagai kopi. Ada satu postingan juga yang telah pun dikongsikan melalui Instagram filem kopi ini. Kopi ini ada 3 peringkat. Mula-mula ia sebagai bijirin, kemudian di-grind dan kemudian dinikmati sebagai minuman. Itulah satu proses kehidupan. Mungkin dapat kita ketahui lebih lanjut dengan Kai. Mungkin dapat diketahui ni, boleh diterangkan secara ringkas bagaimana timbulnya idea untuk membuat dan menulis satu filem kopi ini. Sebenarnya kalau secara ringkas payah pulang ni. Secara panjang. Saya akan cuba sedaya upaya. So, dalam tahun 2021, bila kita ni semua dalam lockdown pasal gelombang kedua COVID-19, pengarah filem ini, Zulfan Farhi, dia ada approach diriku lah, yang beritahu yang ia akan buat a short film. Tapi short film ini nada tema 70-an, nada yang kita lihat the trailer pagi ini sebenarnya it's a very different version lah. Jadi ia cakap ia akan buat sebuah short film ini mengenai seorang yang berumur, warga emas namanya Ahmad, dan seorang yang muda yang berasal dari luar negara namanya Irfan. Dan kisah ini akan dipanggilkan Kopi, dan ia mengandungi macam life lessons, ia akan mengenai pelajaran hidup. Dan at the heart of the story apa yang orang kan is that Irfan and Ahmad nada sesiapa, and orang menjumpa each other lah. Tapi indah batas lepas itu, ayahanda saya meninggal pada bulan September tahun lepas. Jadi sesudah terjadian itu, bila saya berbincang lagi dengan si Zulfan secara atas talian toh, Google Meet, belum dapat jumpa face to face. And ia ada menunjukkan hajatnya lah, macam kalau warung yang kita ni kan set up untuk filem kopi ni dapat dijadikan macam warung 70-an. Dan dari sana macam lari ke jalan ceritanya ni. Macam kalau ada kereta 70-an, kalau ada ni, aku yang alang-alang macam ni buat cerita 70-an saja. And then sudah kami membuat perbincangan mengenai jalan cerita tu. It's quite similar to kisah ayahanda lah. And I said why not just ambil serba sedikit daripada hidup almarhum bapa dan masukkan ke dalam filem ini.
Itu sedikit. Itu sudah termasuk dalam sinopsisnya. Yes. Kalau Ketanikan minta terangkan lagi sinopsis, sekarang tahu tak jalan ceritanya. Tapi mungkin boleh sedikit-sedikit ingin mengetahui mengenai dengan karakter-karakter lain. Bukan saja karakter Irfan. Jadi Kai Anwar adalah seorang penulis dan juga pemain karakter utama. Pemain utamanya sebagai Irfan. Mungkin bolehlah diketahui sedikit mengenai dengan sinopsisnya. Mungkin diketahui Fatin Faizal tu apa peranannya. Okey. Jadi kalau pelakon yang lain, so dalam filem ini ada Nasrul Nassar, Fatin Faizal, Selinaku dan juga seorang legend seniman Shafi Mostar. Jadi Fatin Faizal actually plays the love interest, namanya Mina. And so kisah without spoiling the movie, Irfan dan Mina akan cuba untuk jatuh bersama lah. And then tapi Irfan masih belum tentu sama ada ini adalah langkah yang betul. Harun yang dimainkan oleh Nasrul Nassar adalah merupakan pasangan Mina yang before ia jumpa sama si Irfan lah. And Shafi Mostar ia berlakon sebagai Ahmad yang mengambil Irfan kerja di warungnya. Jadi Irfan sebenarnya disebabkan dari segi budget sama realism itu, Irfan ini wataknya dari Kuala Belait. Dan dia pindah ke bandar jadi kerja sebab ada hal sama keluarga lah. And satu tempat saja yang ambilnya kerja, which is Pak Ahmad lah. Tapi tadi kami lihat sebenarnya suasana tu lagi. Sebab tahun 70-an. Ini cerita saja. Tapi anda bolehkan teruskan. Kalau tanya kadang habis dia cerita tu. Tapi di sini, berapa lama proses pembuatan filem ini dan apakah antara cabaran yang dihadapi sepanjang pembuatannya? Kalau dari segi proses pembuatan filem ini, kalau menulis skrip itu 3 hari saja. Wow. Oh yes, 3 hari saja. 3 hari saja. Dan ia berdasarkan pengalaman arwah ayahanda, kan? Jadi dari segi membuat skrip itu ada difficulties lah. Membuat itu 3 hari saja. Sebab even Zulfan pengarah tu lepas aku bagi skripnya, awal Joko buat skrip ni belum lagi apa-apa macam. But we needed the script untuk tahu jalan cerita, props apa akan disediakan. Dari segi penggambaran from pre-production to post-production 4 bulan saja. 4 bulan. 4 bulan. Kalau penggambaran actual production itu hingga sampai 1 bulan lah shooting itu. Tapi banyak cabaran seperti obviously COVID-19. Sudah kami dalam 70% akan habis penggambaran itu gelombang ketiga. Suddenly berhenti sebulan. Then cabarannya rambut. Rambut makin panjang, seorang kan gunting rambut, seorang badan makin naik, makin turun. Jadi dari cabaran fizikal pun banyak. Of course, kita ini sebagai independent production house, budget pun adalah masalah je lah. Tapi alhamdulillah masa ini ada grant dari AITI untuk pitch and produce. Jadi itu ada menyumbang serba sedikit kepada bajet filem kita ni lah. Jadi menjadi kemusykilan ni sebenarnya berkaitan dengan rambut. Yang dilihat di trailer tadi tu palsu ataupun Indah, asli? semua rambut asli tu. Semua rambut asli. Semua rambut asli. Jadi digayakan tahun 70-an. Mesti banyak research. Ini pakai shampoo lagi kita. Sebab 70-an orang ini dapat van kan, jadi biar kering saja rambutnya. Ada pengalaman, ada juga ni cuba untuk memasukkan diri tu dalam mindset era 70-an ni kan. Mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan apa sahaja cabarannya. Walhal kita ni sudah berada di dalam tahun 2022, era 20-an dengan teknologi abad ke-21 ni. Bagaimana caranya untuk bandar-bandar cuba portray dan menggambarkan era 70-an itu, satu dari segi visualnya, dari segi pemakaian, dari segi prop, dua dari segi bahasa pula. Mungkin boleh diceritakan. So, masa kami pre-production untuk filem ini, memang banyak masalah dari segi location, especially location. Sebab walaupun macam kita ni masih ada banyak bangunan yang lama, indah semestinya bangunan itu 70-an, kemungkinan 80-an. Dari segi pakaian, alhamdulillah indah pulang berapa susah sebab bonda di rumah memang hidup tema tu kan. So, ia banyak ada bagi nasihatnya. Kamu punya material mesti macam ni, warnanya mesti macam ni. So, dari segi pakaian, even Shafi Mostar pun ada banyak bagi tips sebenarnya. Dulu mana ada ni ya, dulu macam ni. Dari segi macam kalau kami set up warung itu pun Shafi Mostar ada beritahu ni mana ada, ni ada. Jadi memang ada perbincangan dengan orang yang berpengalaman itulah. Dari segi penggambaran benarnya kami mencari location itu I think kan 2 minggu lah. Satu dari Brunei Muara sampai ke Belait. Kami scouting. Tempat baru 2 daerah minggu. lah. Indah, Temburong Indah. Temburong ada? Temburong ada. So, jadi Brunei Muara, Tutong dan Belait. Kami reki di 3 daerah inilah.
sampainya juga kami ada syuting dengan first unit sama second unit lah. Ya. Kebanyakan footage yang kami ambil dengan first unit itu kami sadar yang ini macam mindangam. Sebab backgroundnya nampak ada macam modern, di sini ada macam di ni kereta baru dia. Jadi banyak terpaksa dibuat balik dengan unit kedua itulah. So dari segi apa yang orang maintain the look itu memang it was very challenging lah. Okey, itu di antara cabarannya. Jadi durasi filem ini berapa lama ni? 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit. Satu experience, satu yang boleh dinikmati bersama dan mungkin boleh membawa semua lapisan masyarakat terasa nostalgianya semasa menonton filem ini. Betul. Tadi Hani ada mengatakan mengenai dengan bahasa yang digunakan. Jadi bahasa yang dituturkan macam mana tu? Kalau bahasa sudah kami berbincang dengan orang yang berpengalaman lah, yang dorang bahasanya dia belum banyak bertukar. Kayaknya disebabkan Shafi Monster berlakon sebagai orang yang lebih tua pada zaman itu, bahasanya lain sikit sebab ia mungkin dari era 50-an. So the only watak yang ada bahasanya berlainan sikit is Shafi Monster. Kalau kami yang lain macam Bruneian biasalah. Jadi tidak adalah mungkin seintonasinya barangkali yang dulu-dulu tu lambut kali sedikit. Macam tersusun kali bahasanya. Kalau tadi ataupun cinta jadi centa ya. Mungkin. Tapi ada macam props satu kan, macam props terutama sekali surat khabar yang kami reproduce lah dari zaman itu. Memang kalau baca bahasanya berlainan lah. Bahasa, kan ejaan-ejaannya? Tulisan sama ejaan kemungkinan lain. Tapi kalau dari segi bahasa, sebutan. Sebuah juga kami pikirkan, kami juga mau orang yang melihat filem ini yang faham. Orang muda lah especially. Kemungkinan kalau dorang indah faham bahasa tu, dorang indah akan faham jalan ceritanya. Betul. So di antara memilih sama ada 100% mengikut sejarah ataupun mengambil kebebasan sikit, kami ambil kebebasan. Jadi perbezaan bahasa adalah dari segi karakter seorang yang telah pun hidup sewaktu zaman 50-an dengan yang wujud semasa 80-an itu. Jadi rugilah rasanya kalau Tani menyaksikan filem ini sebab kalau tadi Tani dapat melihat ni, Tani sedikit lagi melihat sentingan daripada filem ini untuk memuaskan hati kita ni dan agar kita ni rasa garu-garukan melihat. Jadi kita saksikan. Hakikat apa kan yang dapat terima ni kan? Hakikat cinta. Aku Mina. Aku Maiho Amaran. Sekali saya lagi. Siapa namamu? Irfan Ahmed. Itu dia akan disiarkan di Pawagam Time Cineplex pada 15 hari bulan September ini. Tidak sabar rasanya ingin mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang dulu dan dijadikan sebagai satu jalan cerita 70-an latar belakangnya. Kalau tadi sempat bertanyakan mengenai dengan cabaran dan juga sebagainya. Siapa sebenarnya pengarah dan juga penerbit serta penulis skrip filem ini? Kalau boleh kita ketahui lebih jelas lagi. Boleh. Pengarahnya adalah Zulfan Farhi. Penerbitnya adalah Iskandar Karim dan penulisnya saya sendirilah. Okey. Tadi sempat bertanyakan mengenai dengan apa kisah di sebalik dan juga jalan ceritanya, bahasa pun sudah. Ianya ditayangkan pada 15 September ini. Jadi untuk filem ini bila dan kalau 15 September tu waktunya yang akan ditayangkan? Itu belum lagi diberitahu dari panggung lah, tapi the whole day lah tu kirakan. The whole day. Jadinya 15 September itulah. Bermulanya 15 September. Ya, 15 September dapat Ketani saksikan bersama di Time Cineplex. Mungkin boleh diketahui bagaimana ni proses pemilihan pelakon-pelakonnya. Mungkin ada setengah pelakon mukanya terlalu moden, tidak boleh dipilih. Sebenarnya itu belum proses Ketani itu. Masa membuat skrip itu, kami melihat watak-watak ni kan, banyak watak lah sebab rasanya kalau luan banyak watak tu cerita tu mungkin orang hilang jalan ceritanya. So we only focus on 5 watak ni lah. Masa memilih pelakon, memang I do know Fatin Faisal dan Nasrul Nasar dari dulu sudah pernah berjumpa bekerja sama-sama kan.
Memang di belakang minda tu terfikir kalau si Nasrul sebagai watak ini ngam sebab dia punya mukanya tu macam klasik sikit kan. Macam I don't know how to describe it. Hanya kata Nazrul, muka aku klasik. Sama si Fatin pun macam actually dia punya look itu pun very klasik juga. So memang itu sebuah kriteria lah memilih pelakon itu. Tapi dari segi memilih Shafi Mostar memang oleh pengalaman dan juga sebab watak itu ngam, bila aku menulis watak itu memang dalam kepala aku Shafi Mostar lah. Sudah ada. Karakter tu sudah ada. Kalau kita era yang keberapa ya? Kalau bis kita ni mungkin 60-an boleh saya lihat. Pasal tu pakai baju kebaya. 60-an. Lebih. Pakai baju kebaya. Sila buat skrip untuk lakonan 60-an. Saya bersedia. Okey. Jadi di sini apa antara harapan untuk filem yang akan ditayangkan ini? Harapannya sebagai penulis, harap-harap orang boleh menerima kisah ini. Mereka boleh melihat yang bukan senanglah membuat filem ini, terutama sekali filem yang berdasarkan 70-an itu kan. Sebagai seorang pelakon, harapannya orang Indah mengucap kalau diorang melihat movie ini lah, hopefully anulah diorang terima. Dan sebagai sebab ini kisah ayahanda kan, jadi mudahan orang boleh hargailah semua usaha yang kami buat untuk menjadikan kisah ini sebuah realiti lah. Okey, kalau tadi berkisar mengenai dengan kisah masyarakat Ketani lah, ianya secara general. Tapi bagaimana sebenarnya dalam filem ini ada pendidikan untuk anak-anak muda Ketani? Sebab sekarang ini zaman moden kan, ada sebuah jalan cerita dalam filem itu. So I will not tell the details, you know. Tapi hopefully orang muda, especially kanak-kanak boleh sadar yang kalau diorang rasa macam sasat atau they feel lost and macam nada hala tuju, bukan saja diorang lah. Memang kita ni mesti mendengar kisah-kisah atau pengalaman daripada orang tua kita ni. Sebab itulah persahabatan antara Irfan sama Ahmad. Ahmad merupakan seorang yang ada pengalaman, sudah berumur sudah. Irfan orang muda. Jadi di sini diorang berkawan sebab Ahmad batas sudah indah berkaul sama orang muda. Irfan sebagai orang muda indah pernah mengambil pengalaman atau nasihat dari orang tua. Jadi itulah pengajaran di sini. Jadi sebenarnya ada message dalam filem ini dan juga kalau tadi kita sempat bertanyakan berapa lama prosesnya 4 bulan untuk pembuatan filem ini dan juga untuk durasi filem ini nanti yang akan dapat kita saksikan di Pawagam 1 jam 40 minit. Dan saya sangat-sangat tertarik dengan penggambaran itu yang menarik perhatian saya sebab bila kita ni berada di tahun 70-an. Jadi Indah tadi pernah melihat filem Ketani berada di tahun 70-an. Ini masanya. Negara Brunei Darussalam dalam set 70-an itu ingin juga Ketani ketahui. Mungkin tadi juga dari trailer ada pemilihan muzik. Pemilihan muzik yang diketahui juga adalah mungkin dari era 70-an ataupun yang sebelumnya. Mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan pemilihan aspek-aspek retro. Kalau dari segi muzik memang dalam filem ini banyak lagu yang klasik lah. Terutama sekali orang 70-an akan kenal lagu-lagu ini lah. So I will not spoil the music. Tapi masa membuat research atau buat skrip itu kebanyakan masanya di YouTube mencari tahun berapa muzik itu keluar. Sebab kita ni punya kisah ini 77-78. Jadi kalau lagu itu keluar 79 payah sikit lah. Macam terasa macam ini Indah lurus ni. So banyak research lah dari segi muzik itu. Kenapa tadi Indah kalau macam melihat filem ini nanti tadi menggunakan pakaian tema tahun 70-an? Sama-sama kita ni ke Pawagam cuba untuk memeriahkan dan cuba untuk memakai pakaian dan juga mungkin dandanan 70-an nanti. Betul. Jadi macam mana? Jadi kita ni support lah. Kerana ini merupakan satu percubaan dan juga satu cabaran yang sangat luar biasa. Kalau saya sendiri pernah terlibat dalam drama ini bukan senang untuk menyediakan prop. Jadi apatah lagi untuk membuat filem dan untuk nyorang tadi Indah nampak cacat celanya yang tahun itu sebenarnya tahun 70-an. Jadi kenapa Indah tadi berikan sokongan? Tadi pakailah pakaian tema tahun 70-an. Kalau lelaki mungkin dengan collar ada sedikit seperti Kai apa yang Kai seluarnya pakai tetapi mungkin dinaikkan seluarnya sedikit lebar di bawah bell bottom gitu. Jangan heran kadang ada anak-anak muda kadang dengan apa namakannya di sini? Sideburns. Ada tahun-tahun 70-an. Tahun 70-an. Kalau
kalau orang-orang yang Indah tahu tiba-tiba ada di sana, mungkin mereka merasa seperti time travel. Era 70-an. Dapat juga Ketani bawakan perlindungan Ketani untuk sama-sama mengimbau kembali kenangan 70-an. Okey. Jadi Ridwan, terima kasih kami ucapkan kepada Kai tadi. Irfan dan Kai. Tiba-tiba bertukar jadi karakter Irfan di sini. Okey, Kai. Terima kasih dengan penjelasan, dan saya rasa dengan adanya penonton menyaksikan, mereka lebih excited ataupun orang Ketani rasa teruja untuk menyaksikan. Baru pun sedikit saja suntingan tadi, sedangkan kami sendiri pun rasa macam bertanya-tanya. Muskil dan sebagainya. Tapi itulah yang kita harapkan, semoga ianya akan terus berjaya dan juga mendapat respons yang diinginkan oleh orang ramai, terutamanya di negara Brunei Darussalam, dan mungkin boleh sampai ke negara lain juga. Siapa tahu. Satu keunikan di negara Ketani dan mungkin satu milestone juga bagi industri perfilman di negara Brunei Darussalam, kerana bukan selalunya Ketani menyaksikan satu jalan cerita, satu cerita yang latar belakangnya adalah tahun 70-an, namun penggambarannya tahun abad ke-21 ini. Iya, itulah. Jadi Ridwan, terima kasih, semoga sukses. Yang penting berjaya, dan juga ramai penonton, khususnya masyarakat tempatan Ketani untuk menyaksikan. Jadi itulah antara harapan Kai sendiri. Jadi jumpa lagi, Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita pun telah bersama dengan Kai Anwar, seorang penulis dan juga pemain watak utama dalam filem Kopi, yang merupakan satu yang latar belakang 70-an, dan dapat Ketani ketahui ia merupakan satu yang diambil dari kisah sebenar. Jadi ada juga pengajaran, dan juga ini dikhususkan untuk Ketani masyarakat Brunei, dan sudah ada memikirkan pakaian apa akan digunakan untuk menyaksikan. Boleh. Nanti mungkin boleh tanya perlindungan, adakah baju-baju 70-an? Dapat Ketani Google sajalah yang tahun era 70-an. Jadi Ketani boleh buat 15 September ni Ketani saksikan filem ini. Jadi Ketani support apa sebenarnya jalan cerita dan apa sebenarnya menariknya, keistimewaannya. Jadi itulah sebenarnya karier dan juga kemahiran dan juga kepandaian orang-orang Ketani sebenarnya ada. Mereka ini mempunyai bakat yang tersendiri. Ya, dan memang harus Ketani dukung bersama untuk Ketani sama-sama memajukan industri di negara Brunei Darussalam ini. Sama-sama kita raikan segala seni yang telah pun dihasilkan oleh anak tempatan Ketani. Dan kalau ada para penulis yang ingin menghasilkan 60-an, adalah boleh ambil kita. Tadi katanya 60-an kan? Baik, sampai di sini pertemuan kita menerus sampai pagi yang kita siarkan secara langsung. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jaga kesihatan dan jumpa lagi.